Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton Facebook Live Nayosh. So, terima kasih kepada semua penonton yang join perkongsian kita pada hari ini. Jadi, apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat dan selamat walaupun dah hampir 2 tahun kita berada di dalam fasa kesusahan lah disebabkan oleh COVID-19. So walaupun di mana tuan-tuan, puan-puan, penonton-penonton berada walaupun di rumah ataupun di pejabat, make sure kita selalu mengikut saranan SOP-SOP yang digariskan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19 ini. So untuk hari ini, saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan OSH ataupun topik berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, terutama menyentuh kepada hazard ergonomics secara umumnya lah. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, sila like dan juga share perkongsian ini agar sama-sama kita dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang tak aware ataupun yang tak maklum dengan perkongsian ini. Okay, sementara tuan-tuan dan puan-puan share perkongsian ini, izinkan saya untuk buka slide saya dan berkongsi perkongsian saya dengan tuan-tuan pada ketika ini. Okay, untuk makluman, perkongsian kita pada hari ini dibawakan khas oleh bahagian penyebaran maklumat NIOSH, dan kami di NIOSH akan sentiasa memberi perkongsian berkenaan topik-topik berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi tuan-tuan, penonton-penonton, sila teruskan untuk mengikuti Facebook kami untuk mengikuti perkongsian-perkongsian kami pada masa akan datang. So sekali lagi, topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan salah satu hazards yang ada lah di tempat kerja, iaitu hazard berkaitan dengan ergonomi. Tetapi perkongsian kita pada hari ini, kita akan banyak menyentuh berkenaan dengan manual handling assistive device ataupun alat-alat bantu mengangkat yang ada lah, yang selalu digunakan oleh pekerja-pekerja yang ada di Malaysia. So jika tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton semua ada sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh komen pertanyaan tersebut di ruangan yang di ruangan komen yang tertera di Facebook Live ini. So insya-Allah saya akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penonton-penonton pada akhir sesi perkongsian ini. Itu kalau sempatlah. Kalau tidak berkesempatan untuk menjawab soalan tersebut, insya-Allah saya akan membalas semua soalan-soalan ataupun komen-komen yang diajukan oleh tuan-tuan dan puan-puan secara personally nantilah. Okey, sebelum kita start dengan perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Walaupun saya rasa ini adalah perkongsian saya yang ketiga saya berkongsi di live Facebook NIOSH. Okey, seperti yang tuan-tuan nampak, nama saya adalah Ismail bin Abdul Rahman. Sekali lagi saya ulang, nama saya adalah Ismail bin Abdul Rahman. Dan buat masa sekarang saya bertugas di Pusat Kecemerlangan Ekonomi di NIOSH, Pejabat Wilayah Selatan Johor Bahru. Dan saya boleh dikatakan saya adalah ekonomis by practice, di mana saya masuk dalam bidang ekonomi ini apabila saya join NIOSH pada tahun 2014. Dan jika dilihat dari segi educational background ataupun latar belakang pendidikan, sebenarnya saya bukanlah ekonomis, tetapi saya adalah berpendidikan dari segi mechanical engineer lah. So di NIOSH saya bertindak sebagai eksekutif
dan juga technical officer di makmal-makmal ekonomi. Saya juga bertindak sebagai economic consultant, researcher dan juga trainer lah bagi program-program ekonomi bagi NIOSH Malaysia. So sebelum ni pernah bekerja di industri. Saya juga merupakan salah seorang lah technical committee bagi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak DOSH ataupun pihak JKKP berkaitan dengan ekonomi. Dan selain daripada itu, saya merupakan members kepada Human Factors and Economic Society of Malaysia dan juga Board of Engineers Malaysia. Jadi untuk hari ini, apa yang saya akan kongsikan bersama penonton-penonton pada hari ini adalah yang pertama berkaitan dengan ekonomi lah. Mungkin saya tahu sebahagian daripada penonton-penonton sudah aware, sudah tahu apa tu ekonomi. Namun kita disebabkan saya mungkin tak tahu latar belakang viewers kita pada kali ini, mungkin saya kena explain balik apa tu ekonomi, apa dia economic risk factor dan apa dia manual handling lah yang dimaksudkan dengan manual handling ni apa dan sebagainya. So selain daripada itu kita akan bincangkan berkaitan dengan hazard yang berkaitan dengan pengendalian manual ataupun manual handling di tempat kerja. Dan kita tengok dari segi provision of OSH related to the manual handling lah. Kemudian kita tengok macam mana kita akan bincangkan, kita akan discuss macam mana cara kita nak menguruskan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengendalian manual ataupun manual handling lah di tempat kerja. Dan last sekali kita akan berbincang ataupun berkongsi lah sedikit sebanyak berkaitan dengan alat-alat assistive device ataupun alat-alat bantu mengangkat yang ada lah di industri pada ketika ini. Jadi sebelum kita go lebih detail lah berkaitan dengan alat-alat bantu mengangkat tersebut, so kita tahulah first kali saya akan explain mengenai definition ekonomi itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ekonomi itu sendiri kan? So jika kita melihat dari sudut KKP ataupun dari sudut OSH, dari sudut keselamatan dan kesihatan pekerjaan, hazard ekonomi ini dikategorikan sebagai salah satu hazard yang wujud di tempat kerja. Selain daripada hazard physical hazards, kita ada chemical hazard, kita ada biological hazard dan lain-lain lah. So ekonomi ini dikategorikan sebagai salah satu hazard yang ada lah di tempat kerja. Itu kalau kita melihat dari sudut OSH lah, dari sudut KKP. Tapi bila kita melihat definisi ekonomi itu sendiri, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita cerita berkenaan term ataupun definition of economics, dia sebenarnya diambil daripada perkataan Yunani lah, daripada dua term iaitu agon dan juga nomos lah, di mana agon ini dia bermaksud word ataupun kerja lah, kalau bahasa Malaysia dia adalah kerja, and nomos ini adalah law ataupun peraturan. So bila kita combine, kita gabungkan kedua-dua term ini, kita akan dapat satu definisi yang membawa maksud peraturan kerja lah, iaitu cara kita buat kerja, macam mana kita nak bekerja dengan betul dan sebagainya kan. So itu adalah by definition by term lah. Ergonomik juga dia merujuk kepada macam mana kita nak fitkan the task kerja lah, apa yang kita kena buat, and working environment, persekitaran kerja kepada pekerja menggunakan scientific approach. So kita cuba fitkan kerja, kawasan kerja, tempat kerja, mesin, task yang kita buat kepada user, kepada pekerja, dengan menggunakan apa-apa method yang valid lah, yang kita consider sebagai valid method lah. So senang nak cerita, dia fitting the task to the user lah, kepada pengguna. So itu by definition by term itu sendiri. Tetapi jika kita melihat dari perspektif dari segi definition yang dinyatakan oleh IEA. IEA ni dia stand for International Economic Association. International Economic Association ini dia mendefinisikan ekonomi sebagai dia adalah satu bidang yang mana dia concern with the understanding, iaitu dia concern dengan hubungan interaction di antara
human and others element of assistance. Human ini kalau kita masuk dalam konteks pekerjaan, dia adalah pekerja lah. Pekerja and others element of assistance. Elemen-elemen lain yang wujud dalam sistem yang berada di sekitar manusia. Contohnya kita ada task, kita ada mesin, kita ada kawasan kerja, kita ada persekitaran kerja lah. So kita cuba sesuaikan semua ini kepada pekerja lah. So juga profession that applies, profession yang mengaplikasikan teori, prinsipal, data and method lah, kaedah-kaedah untuk mengoptimalkan ataupun memudahkan manusia lah, human well-being and overall system performance lah, keseluruhan sistem tersebut secara umumnya lah. So kalau nak ikutkan ergonomik ni memang salah satu cabang yang besar lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia kita boleh katakan ergonomik ni dia adalah multiple disciplinary field lah, yang mana dia ada banyak cabang-cabang yang lain yang mewujud pada ergonomik itu sendiri. Dan sekiranya tuan-tuan sebenarnya kalau saya consider diri saya sebagai ergonomis, sebenarnya tuan-tuan juga boleh consider diri tuan-tuan dan puan-puan sebagai ergonomis juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melihat sesuatu itu dari sudut pandang ergonomik itu sendiri, dari perspektif ergonomik itu sendiri. So saya yakin tuan-tuan sebenarnya dah mengaplikasikan ergonomik dalam kehidupan masing-masing pun sebenarnya. Contohnya, kita ambil satu contoh, apabila kita nak masuk ke kereta, kita nak bawa kereta, so apa kebiasaannya yang kita akan buat adalah kita akan cuba adjust seat, kita akan cuba betulkan seat, betul tak? Kita akan cuba betulkan cermin pandang sisi, cermin pandang belakang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat itu sebenarnya adalah tuan-tuan telah mengaplikasikan ergonomik dalam kehidupan seharian tuan-tuan, iaitu tuan-tuan cuba fitkan kerja dan tempat kerja. Sekarang ni kerja tuan-tuan adalah nak bawa kereta, so apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan cuba sesuaikan keadaan di dalam kereta itu kepada kita lah, kepada diri sendiri. So sebenarnya itu adalah salah satu principle of ergonomic jugalah. So that's why saya bagi tahu, sebab itu saya bagi tahu yang sebenarnya kita boleh consider kita sebagai ergonomis lah, sekiranya kita view that something itu dari perspektif ergonomik. Lain contoh yang lain, mungkin kita nak pergi ke supermarket and kita nak beli barang yang banyak, and kita tahu kita akan bawa barang yang banyak, so secara tak langsung kita akan ambil troli kan. Bila kita ambil troli itu, sebenarnya troli itu adalah salah satu alat bantu mengangkat, alat manual handling assistive device. So itu sebenarnya memang kita kata tuan-tuan dah apply lah, sudah mengaplikasikan principle of ergonomic dalam kehidupan kita lah sebenarnya. So itu in term of ergonomik lah. Kalau kita kan secara detail apa tu ergonomik agak panjang lah, tapi untuk fokus hari ni kita akan tengok lah apa sedikit sebanyak ergonomik secara umumnya, and secara khususnya berkaitan dengan manual handling dan juga manual handling assistive device, alat-alat bantu mengangkat yang ada lah di industri. Okay. Dan ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua penonton-penonton Facebook Live kita, sebenarnya pada tahun 2017, JKKP ataupun pihak DOS ni dia ada mengeluarkan satu garis panduan berkenaan dengan ergonomic risk assessment di tempat kerja, cara macam mana kita nak assess isu-isu ergonomik di tempat kerja. Dan dalam guideline tersebut, dalam garis panduan tersebut ada tertulis mengenai beberapa ergonomic risk factor, faktor risiko ergonomik yang membawa kepada hazard ergonomik di tempat kerja. Dan faktor-faktor tersebut adalah yang dilistkan di sini. Yang pertama, kita ada awkward posture. Awkward posture ini tuan-tuan dan puan-puan adalah satu posture yang janggal lah, yang mana kita perhatikan bila pekerja buat kerja dengan membongkok, menunduk kan, menjangkau, tak sampai, and then dia ada twisting dan sebagainya, itu kita boleh kategorikan sebagai awkward posture lah kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada dari segi excessive force. Excessive force ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah bila mana kita menggunakan
daya ataupun tenaga yang berlebihan lah untuk membuat sesuatu kerja. Sebagai contoh, kita nak angkat something yang di luar kemampuan kita nak angkat barang yang agak berat, contohnya 30 kilo, 40 kilo dan sebagainya. Ataupun kita cuba nak push, cuba nak tolak bahan-bahan yang kita nak kena tolak daripada satu tempat ke satu tempat, dan tolakan tersebut dia sangat-sangat berat dan memerlukan daya yang berlebihan lah. So itu kita consider dia sebagai excessive force. And then yang ketiga faktor risiko yang ketiga, kita ada repetitive task. Repetitive task ni kalau bahasa Melayu dia adalah pengulangan kerja yang banyak lah, yang berterusan. So sebagaimana kita tahu apabila kita buat kerja secara banyak, tak ada recovery time, lack of recovery time, and then kita guna pula masa-masa yang kecil dan sebagainya, kita akan menjadikan isu repetitif pengulangan kerja ini banyaklah kan. So that's why repetitive task ini dikonsider sebagai salah satu ergonomic factor jugalah. Sebagai contohnya dekat warehouse, nak memindahkan beban daripada satu tempat ke satu tempat yang banyak kan, ataupun dekat assembly, dekat production line di mana pekerja dia kena assemble, dia kena pasang produk banyak dan sebagainya, itu kita consider sebagai repetitive task lah. Itu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada faktor risiko yang keempat, iaitu static posture ataupun sustained exertion. So apa yang dimaksudkan dengan static posture ini adalah kita duduk terlampau lama, statik terlampau lama, sama ada duduk atau berdiri lah dalam tempoh yang lama. So itu kita consider dia sebagai static posture, di mana kalau kita tahu duduk terlampau lama, berdiri terlampau lama, dia akan menyebabkan discomfort dekat certain part of our body kan. Sebahagian tempat dekat badan kita ni akan rasa tak selesa, mula-mula tak selesa, dia rasa sakit dan sebagainya, disebabkan oleh isu statik ini, static posture. So itu adalah faktor risiko yang keempat. So kita ada yang kelima, tekanan permukaan lah, contact stress. Kita ada yang keenam, iaitu vibration, external factor lah. Sebenarnya dia ada satu lagi, sebenarnya vibration, lighting, itu kita consider sebagai external factor lah, faktor environment. Lighting, noise, ventilation dan sebagainya, yang mana dia boleh memberi discomfort lah, rasa tidak selesa kepada pekerja. Sebab apa? Sebab macam yang saya explain tadi, bila kita cerita pasal ergonomik, dia adalah macam mana cara kita nak sesuaikan, kita nak fitkan tempat kerja tersebut, tempat kerja tersebut, and persekitaran kerja tersebut, environment kerja tersebut kepada user, kepada pekerja lah. So that's why kita consider juga faktor-faktor environment dah kat situ. So ini adalah ergonomic risk factor yang mana tuan-tuan perlu identify, kena pasti dekat tempat kerja. Kalau ada faktor risiko ergonomik ini, tuan-tuan kena assess sama ada dia berisiko ataupun tidak lah kepada pekerja kan. So daripada situ kita tahulah kan, mungkin daripada kalau ada ergonomic risk factor ini, dia boleh menyebabkan discomfort, boleh menyebabkan penyakit pekerjaan lah, ataupun secara khususnya MSD lah, musculoskeletal disorder kepada pekerja. So itu sedikit berkaitan dengan risk factor lah. Jadi saya juga nak explain sedikit berkaitan dengan manual handling lah, ataupun pengendalian manual di tempat kerja ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, salah satu aktiviti yang paling banyak berkaitan dengan ergonomic hazard di tempat kerja adalah aktiviti manual handling ataupun pengendalian manual, di mana kita tahu manual handling task ini dia dikenal pasti sebagai the premier cause of back injury. Dia contribute kepada persentage yang tinggi lah kepada musculoskeletal disorder, which dia yang biasanya dia akan menyebabkan kesakitan lah di bahagian lower back. Itu common tempat lah kan, lower back, shoulder, upper limb dan sebagainya. So itu yang kita cerita berkaitan dengan manual material handling. So dari sudut ergonomik perspektif, manual handling ini kita consider sebagai high risk task lah, high risk activity lah.
yang mana dia boleh menyebabkan spinal injuries kat situ. So apa yang dimaksudkan dengan manual material handling ini tuan-tuan dan puan-puan, MMH ni ataupun manual handling ini kita define dia sebagai satu aktiviti yang menggunakan daya, menggunakan tenaga oleh seseorang, exerted by a person in lifting, dalam memindahkan, lifting, lowering, pushing, pulling kan. Bila buat kerja mengangkat, menurunkan beban, menolak, menarik, membawa, memegang dan sebagainya lah. So secara ringkasnya, saya boleh bagi tahu kat sini, bila bercakap berkenaan manual handling, kita kata secara umumnya adalah moving anything by using human energy lah. Apa-apa kerja yang melibatkan penggunaan tenaga manusia, kita consider dia sebagai manual handling task lah kat situ. And manual handling task ni biasanya dia involve high physical demand lah. Banyak kita ada banyak ergonomic factor yang wujud disebabkan oleh manual handling activity. Sebagai contohnya continuous bending, kan, bongkok, awkward posture, kan, crouching, hip twisting dan sebagainya lah. So banyaklah kat situ. Okay, next kita lihat sedikit berkaitan dengan common lifting error apabila kita buat kerja-kerja berkaitan dengan MMH ini ataupun kerja-kerja pengendalian manual ini. So bila kita buat kerja-kerja pengendalian manual, ini adalah common lifting error yang berlaku lah. Yang pertama adalah poor lifting planning, iaitu kita tak plan pun lifting kita ni macam mana kan. Sedangkan dalam step untuk mengangkat, cara-cara mengangkat yang betul, the first step adalah stop and think. Berhenti dan fikir cara dia macam mana kita nak angkat benda ni. Perlu ke kita pakai alat-alat bantu mengangkat ataupun kita boleh angkat manual? So kita kena fikir macam mana kita nak bawa alat ni kan. Kita kena fikir laluan yang kita nak pergi. Ada halangan ke tak? So itu dari segi lifting planning lah. So yang pertama poor lifting planning lah. Yang kedua adalah insufficient strength lah, iaitu dia tak cukup kuat. Maknanya dia angkat beban yang besar, yang kuat, yang berat kat situ, tetapi dia tak cukup kekuatan untuk mengangkat. So dia cuba juga angkat. So itu common lifting error yang berlaku bila buat kerja-kerja manual handling lah kan. So that's why the next step sebenarnya dalam cara-cara mengangkat yang betul sebenarnya, the next step selepas stop and think adalah assess the load kan. Assess, kita rasa dulu load ni, kita cuba try rasa okey ke, boleh ke angkat ni. Kalau tak boleh, jangan cuba-cuba nak angkat lah kan. Mungkin kita perlu minta bantuan daripada rakan ataupun kita pakai alat-alat bantu mengangkat kat situ. So itu yang dimaksudkan dengan insufficient strength lah kat situ. And then yang ketiga kita ada lifting with incorrect posture and support lah. Ini biasalah kita tengok dekat mana-mana. Orang sebenarnya dia orang tahulah cara-cara, ada juga yang aware dengan cara-cara mengangkat dengan betul, tetapi disebabkan oleh load, beban ataupun demand task mereka itu terlampau banyak, mereka tak dapat mengangkat dengan cara yang betul lah kat situ kan. Yang keempat kita ada fast and jerky movement. Dia jerk bila nak angkat tu dia jerky. Di mana kalau kita cuba jerk kat situ, dia akan bagi impact dekat kita punya tulang belakang dan sebagainya lah kat situ. So itu yang keempat. And kelima kita ada bending and twisting at the same time lah. Tunduk and twist pada masa yang sama, dia boleh memberikan implikasi yang lagi besar lah, impact yang lagi besar lah kepada workers kat situ. So ini adalah common lifting error yang berlaku apabila kita membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan pengendalian manual lah kat situ. Okay, so kenapa manual handling ini kita consider dia sebagai hazard? Kenapa? Yang pertama, semestinya yang pertama adalah sebab kerja-kerja pengendalian manual ini dia memerlukan extreme energy. Betul tak? Kalau kita cuba nak buat kerja yang mengangkat benda yang berat dan sebagainya, of course dia akan menyebabkan keletihan. Bila kita letih tu, kita tahulah kita menggunakan extreme energy. Walaupun load tersebut ringan, tetapi disebabkan oleh kita buat banyak kali, kita angkat banyak kali dan sebagainya, so dia
tetap akan menggunakan tenaga yang berlebihan lah, yang banyak dan sebagainya kat situ. And kita juga consider manual handling ini sebagai hazard sebab dia boleh menyebabkan discomfort ataupun straining lah dekat musculoskeletal system kita lah. So that's why kita ada musculoskeletal disorder. Potensi untuk mendapat musculoskeletal disorder jika kita tak ada jika kita terdedah kepada ergonomic hazard semasa melakukan kerja-kerja manual handling ini, so masih adalah kat situ. So so apa yang kita consider sebagai musculoskeletal disorder itu adalah sebarang discomfort, sebarang sakit, sebarang ketidakselesaan yang berlaku dekat bahagian tulang kita, dekat bahagian otot kita, dekat bahagian tendons, dekat bahagian ligament dan juga dekat bahagian saraf lah, nerve kat sini. So anything happen apa-apa yang berlaku, anything happen to this musculoskeletal system, we consider as musculoskeletal disorder lah, sebagai injury lah yang berlaku kat situ. So ini antara efek lah, efek sekiranya kita terdedah ataupun kita involve dalam kerja-kerja manual handling, yang mana dalam kerja manual handling itu dia ada banyak ergonomic factor lah kan. So kita boleh terdedah kepada acute effect and chronic effect. So apa dia acute effect ni? Acute effect ini kita boleh katakan efek yang berlaku secara terus, secara direct lah, secara langsung apabila kita membuat kerja-kerja manual handling tersebut lah. Sebagai contohnya kita ada acute muscle tendon ligament tear lah. Kat sini kita ada keroyakan dekat bahagian otot, dekat bahagian tendon ataupun dekat bahagian ligament lah kita semasa kita melakukan kerja-kerja manual handling tersebut lah. So itu acute. Sebab apa? Sebab dia terus berlaku kan. And then juga yang kedua, kita ada slip, trip and fall apabila kita sedang mengangkat load lah. So mungkin bila kita memindahkan beban ataupun mengangkat beban tersebut jatuh kan, terkena kaki, mungkin kita boleh slip dan trip dan fall. Itu kita consider dia sebagai acute effect lah. Yang ketiga, contact with sharp edge ataupun kita terkena bucu-bucu yang tajam lah kat situ. So itu kita consider dia sebagai acute effect yang mana bila kita terkena bucu yang tajam, dia boleh menyebabkan luka dan sebagainya kan, pendarahan, luka dan sebagainya lah kat situ. Dan yang keempat adalah crush by load lah, terhimpit lah, terhentam oleh load itu sendiri. Itu adalah acute effect. And then kerja-kerja manual handling ini dia juga ada chronic effect. Chronic effect ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah efek jangka masa panjang. Maknanya efek ini dia akan ambil masa nak berlaku. Dia take time. Dia ambil masa yang lama untuk develop lah kat situ. Jadi efeknya, chronic effect untuk kerja-kerja pengendalian manual ini adalah yang damage to the musculoskeletal system lah. Yang tadi kan, yang ada 5 tadi kan, kita ada bone, tendon, ligament, muscle, nerve tu kan. So any damage to that system, kita consider dia sebagai chronic effect lah. Yelah, kita tahu mula-mula kita buat kerja, kita rasa discomfort, rasa tak selesa. Lama-lama rasa fatigue, penat kan. Lama-lama dia boleh menyebabkan sakit belakang, buat kerja sikit rasa sakit dan sebagainya. So itu kita consider dia sebagai damage to the musculoskeletal system lah. Di mana antara injury lah, damage yang sering kali berlaku adalah ligament sprain, muscular sprain, slip disc ataupun herniated disc. Yang ini common lah kalau pekerja-pekerja di Malaysia yang buat kerja-kerja manual handling ini, biasanya dia orang pernah selalu dengar kan perkataan slip disc, herniated disc dan sebagainya. Dan kita ada sciatica, kita ada osteoporosis, kita ada spondylitis dan sebagainya lah. And boleh juga berlaku hernia. Hernia ni angin pasang dan juga piles lah. Piles ni buah sel lah kat situ. Okay, jadinya apa dia sign system of MSG ni kan? So tuan-tuan kena aware lah. Kita kena maklum lah berkaitan dengan simptom-simptom ataupun gejala awal bagi musculoskeletal disorder lah. Okay. Antara gejala-gejala yang biasa berlaku kepada pekerja ataupun kepada bukan pekerja sekalipun, kalau diorang terdedah kepada ergonomic hazard di luar tempat kerja, antara gejala common yang berlaku adalah stiffness. Stiffness ni dia
tegang-tegang rasa ketegangan dekat bahagian otot kan, tu rasa stiffness lah. And then kita rasa discomfort ni rasa tak selesa, rasa tak selesa bila buat kerja dan sebagainya, itu kita consider sebagai discomfort lah. And then soreness kan, rasa soreness, and then burning rasa macam terbakar kita punya muscle ni, kita punya otot ni rasa terbakar. Tingling, rasa mencucuk-cucuk dekat bahagian otot. And then coolness, kesejukan, and numbness ni kebas lah. And biasanya gejala-gejala itu dia berlaku di bahagian back, di bahagian belakang, di bahagian neck neck ni di bahagian leher lah. And then shoulder, bahu, elbow, siku, finger, jari kan, tangan dan sebagainya lah. So jika pekerja kita ataupun tuan-tuan dan puan-puan menghadapi gejala awal berkaitan dengan MST ni, so kita kena tahulah yang mungkin ada something yang tak kena lah dekat tempat kerja, ataupun mungkin wujud ergonomic hazard lah dekat tempat kerja tersebut. So kita kena buat identification lah dekat tempat kerja itu sama ada ke tak ergonomic hazard yang wujud dekat tempat kerja tersebut. Jadinya bila saya cerita mengenai gejala MST, bila saya bercakap berkenaan dengan gejala kepada musculoskeletal disorder, sebenarnya dia ada beberapa level lah, dia ada beberapa peringkat. Dia tak semestinya kita dapat tu dapat yang teruk kan. Sebenarnya dia ada ikut peringkat dia lah. Dia ada peringkat yang rasa biasa, normal, and dia ada peringkat yang agak teruk lah, yang agak kritikal kat situ. So yang pertama ada level of warning level lah, stage warning peringkat amaran. Kat sini biasanya kita akan rasa biasa lah, rasa tak selesa, sengal-sengal, sakit dan sebagainya. Itu kita panggil dia sebagai warning stage. Peringkat awal, peringkat amaran lah. Maknanya kita tahu ada something yang kita buat tu tak kena dekat tempat kerja, tapi dia tak bagi efek yang teruk lagi lah kepada kita, kepada pekerja tersebut. So itu kita panggil sebagai warning sign. So bila ada warning sign itu, sebenarnya patutnya kita dah buat identification, kita dah buat pengenapastian dekat tempat kerja kita. Kita dah kena assess lah sepatutnya kan, sebab mereka dah ada warning sign kat situ. So itu peringkat yang pertama lah. Peringkat yang kedua kita consider dia sebagai peringkat penjejasan lah. Peringkat yang lagi teruk sikit dia penjejasan. So ini dia rasa sakit, bengkak kan, rasa sakit yang sehingga sakit tersebut dia boleh mengganggu prestasi kerja mereka lah. Okay, buat kerja sikit rasa sakit, buat kerja sikit rasa sakit kan. So ini kita panggil dia dah peringkat yang atas sikit lah, peringkat penjejasan tersebut. So yang ini mungkinlah sakit sikit-sikit, yang ini sikit-sikit sakit kan dan sebagainya. So next adalah gejala yang nyata. Maknanya kita dah selalu bangun pagi kebas dekat kaki, bangun pagi rasa sakit sengal-sengal dekat bahagian tangan, dekat bahagian bahu. Asal hari Isnin je MC sakit belakang kan. So itu maknanya gejala yang nyata lah, gejala yang nyata kat situ. So maknanya kita dah dia dah peringkat penjejasan lah kat situ. And the level yang seterusnya, peringkat yang seterusnya adalah level penyakit atau level kecederaan. Maknanya confirm bila kita pergi ke hospital, doktor diagnose, tuan awak ni dah saya tengok based on scan daripada awak punya scan ini dah ada herniated disc, tuan dah ada slip disc dan sebagainya. Itu adalah level penyakit lah, iaitu level kita dah injured lah, kita dah cedera dekat tubuh badan kita. And last sekali, yang peringkat yang paling kritikal adalah ketidakupayaan ataupun disability. Maknanya sampai dia sakit sampai kita dah tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak bergerak, kena pakai wheelchair, kena pakai tongkat, nak duduk lama pun tak boleh. So itu kita panggil dah peringkat yang paling tinggi. Dia punya keterukan dia, yang kita panggil dia sebagai peringkat disability lah ataupun ketidakupayaan kat situ. So ini adalah dari segi peringkat MSD lah. Tetapi kebanyakan pekerja di Malaysia ini kita tahulah dia ada warning sign ni, kira common kan, kira ada lah dekat tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita kena assess lah tempat kerja tersebut sama ada ianya ada hazard tersebut berpotensi untuk mendatangkan bahaya ke tidak kepada pekerja.
So ini dari segi penyakit pekerjaan yang dilaporkan di Malaysia pada tahun 2020, di mana kita tengok kat sini ini penyakit pekerjaan yang dilaporkan kepada JKKP ataupun kepada DOS lah kat sini. So kita boleh tengok kat sini pada tahun 2020 sebanyak 237 penyakit berkaitan dengan MSD, gangguan muskuloskeletal, telah dilaporkan kepada pihak Perkeso. Ini kita tengok statistik daripada pihak Perkeso. Dan kita tengok statistik daripada pihak SOKSO. Pihak SOKSO ataupun Perkeso. Kat sini kita boleh tengok the trend of MSD yang dilaporkan kepada SOKSO ini dia keep increasing. Dia semakin bertambah sepanjang tahun. Kita tengok data ni daripada 2005 sampai 2017. Daripada 10 kes sampai 2017 sebanyak 1000 lebih kes yang dilaporkan kepada pihak Perkeso lah. So kita boleh nampak perbezaan di antara statistik JKKP dan juga statistik Perkeso kat sini. Mungkin majikan dia masih tidak melaporkan penyakit pekerjaan tersebut kepada pihak yang wajib lah kan. So itu kita kena aware lah yang setiap majikan dia kena menjalankan tugas mereka untuk melaporkan penyakit pekerjaan tersebut kepada pihak yang berwajib. Okay, so itu dari segi penyakit pekerjaan semakin bertambah penyakit yang related dengan MSD ini semakin bertambah sepanjang tahun. Dan ini dari segi penyakit pekerjaan mengikut jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Okay, kita ada juga compensation cost by gender and age lah. Ini data daripada kita data daripada pihak kami lah kan. Kita buat sedikit kajian berkenaan dengan compensation cost lah kepada pekerja-pekerja yang mengalami dapat sakit MSD ini. So kat sini kita boleh tengok kebanyakannya adalah daripada lelaki. 74% adalah lelaki lah. Kita boleh tahu kenapa, sebab bila melibatkan kerja-kerja manual handling ini kebanyakannya selalunya dibuat oleh pekerja lelaki lah kat sini kan. So dari segi umur kita boleh tengok dari segi umur yang paling berpotensi ataupun paling banyak dilaporkan membuat tuntutan terhadap MSD case ini adalah umur di antara 35 hingga 44, iaitu sebanyak 40% lah. Sebanyak 40% sebab lebih daripada sikit lagi nak sampai separuh. Okay, dan yang kedua adalah umur 25 dan 34. So kat sini kita boleh tengoklah antara umur ini yang common dilaporkan, and kita rasa agak-agak sedih lah kan, sebab ini baru umur-umur yang mereka perlu bekerja lagi, and bila perlu bekerja lagi tapi sudah mengalami kesakitan, mungkin ada sedikit penjejasan lah kepada kehidupan mereka kat situ. So ini dari segi compensation by age and gender lah kat sini. So kita tengok sedikit berkaitan dengan provision of safety and health ni, apa kehendak perundangan berkaitan dengan isu-isu manual handling, isu-isu ergonomik tempat kerja. So kalau kat sini kalau kita tengok dekat mana liga ini memainkan peranan dalam economics ataupun manual handling activities ini. Yang pertama kita tengok dalam FMA, Factory and Machinery Act, Akta Kilang dan Jentera pada tahun 1967, dalam section 12 dia ada menyatakan berkenaan dengan lifting of weight, di mana kat sini dia bagi tahu no person shall be employed to lift, carry or move any load so heavy as to be likely to cause body injury to him lah. So maknanya kat sini majikan kita sebagai majikan tidak dibenarkan untuk mengambil pekerja untuk membuat kerja-kerja mengangkat beban, memindahkan beban, membawa beban yang berat sampai pekerja tersebut boleh injured dekat badan dia. So itu dalam section 12 dia bagi tahu. Lepas tu kita ada OSHA 1984, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1984, di mana objektif
OSHA itu sendiri dia untuk secure the safety, health and welfare of workers lah. Kita nak memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjaga di tempat kerja. Itu dari segi objektif OSHA itu sendiri. Dalam OSHA kita ada tanggungjawab majikan dan kita ada tanggungjawab pekerja. So apa dia tanggungjawab majikan? Dalam Seksyen 15 dia ada memberitahu yang tanggungjawab majikan kena memastikan setakat yang praktik lah keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja mereka terjaga lah. Itu dalam akta bagi tahu Seksyen 15 tanggungjawab majikan. So kalau kita tengok kat sini lagi detail, Seksyen 15-1-2 ini yang related dengan manual handling lah, iaitu majikan kena memastikan setakat yang praktik keselamatan, the making of arrangement apabila ada kerja-kerja operation, handling, storage dan juga transportation sesuatu bahan dekat tempat kerja. Itu dalam Seksyen 15-1-2 lah. Lagi detail kan. So kita ada tanggungjawab pekerja, Seksyen 24, di mana pekerja secara umumnya dia kena memastikan keselamatan diri dia dan keselamatan orang lain yang bekerja di tempat kerja yang sama lah. So dia, selain daripada dia kena make sure diri dia ni selamat, dia kena memastikan orang lain yang bekerja di tempat yang sama pun selamat lah. So itu dari segi tanggungjawab pekerja lah. Sebenarnya kalau tuan-tuan boleh buka dalam OSHA tu, sebenarnya dia ada banyak lagi tanggungjawab lah. Ini saya hanya berkongsi secara umumnya lah tanggungjawab majikan dan tanggungjawab pekerja. So kita ada juga dalam OSHA, kita ada dalam OSHA iaitu penalti lah. Penalti sekiranya majikan ataupun pekerja didapati maknanya dapati tidak mengikuti akta ini. So kita ada Seksyen 19 untuk penalti dan Seksyen 24 juga untuk penalti lah. Di mana dalam Seksyen 19 itu majikan boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 untuk satu-satu kesalahan ataupun 2 tahun penjara lah. Untuk pekerja denda yang dikenakan adalah sebanyak RM1,000 untuk satu-satu kesalahan dan juga ataupun 3 bulan penjara lah kat situ. Kalau didapati dia orang bersalah and tidak mematuhi akta-akta dalam regulation atau akta yang tertera lah dalam OSHA ini. Okay, jadinya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahulah kan. Dah tahu tadi apa dia hazard yang related dengan ergonomi, apa dia hazard yang related dengan manual handling. So kita kena tahu macam mana kita nak manage hazard tersebut dekat tempat kerja. Kita tahu risiko dia buat MSD kan, buat sakit belakang, buat slip disc. And then kita kena tahulah cara macam mana kita nak manage hazard tersebut ataupun isu tersebut supaya dia tak lagi jadi semakin kritikal lah, semakin teruk. Jadinya saya kongsikan kepada tuan-tuan penonton satu elemen high rate dia panggil high rate. Ini basic untuk risk management lah. High rate iaitu kita buat hazard identification, kita buat risk assessment and kita buat kawalan risk control dekat situ. So macam mana nak buat hazard identification ni tuan-tuan dan puan-puan? Ini kalau kita menyentuh kepada isu elemen of manual handling itu sendiri, pertama sekali kita kena identify all the hazard related to the manual handling. Kita kena pasti hazard-hazard yang wujud disebabkan oleh aktiviti manual handling yang kita jalankan. Macam mana nak kena pasti? Mungkin kita boleh buat world tour inspection kan. Kita sebagai orang yang PIC lah untuk OSH KKP di tempat kerja, kita boleh masuk ke tempat kerja, kita buat world tour inspection. Kita kena tengok ada ke tak risk factor yang wujud lah apabila mereka melakukan kerja-kerja pengendalian manual tersebut. Itu yang pertama, world tour inspection. Yang kedua, pekerja dia orang sebenarnya boleh buat self assessment kan, boleh buat assessment. Dia orang bila buat kerja-kerja tersebut mungkin dia rasa sakit, boleh notify kepada PIC lah, PIC kilang, PIC tempat kerja dan sebagainya untuk buat proper assessment terhadap
isu yang mereka bangkitkan tadi. So itu yang kedua, dan ketiga mungkin kalau dah ada rekod, contohnya kita ada buat high rate, kita ada buat JSA, kita ada buat health risk assessment, kita ada buat macam-macam lah kan rekod. So kita boleh assess and kita boleh review lah. So kat situ pun kita boleh identify apa jenis hazard yang ada lah bila kita buat certain kerja tersebut. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kita buat risk assessment. Kita buat penilaian risiko, kita buat penaksiran risiko lah kat situ. So itu step yang kedua. So, as we go through this sharing, saya ada melihat di ruangan komen Facebook ini yang mana ada soalan daripada partisipan bertanya kalau di industri siapa yang perlu buat assessment untuk kes ergonomi ini? Perlukah orang yang kompeten? Okay. So sebab kita bercerita berkenaan dengan step kedua ni, soalan pun dia refer kepada step yang kedua, assess the risk kan. So siapa yang kena buat risk? Okay, dalam garis panduan yang dikeluarkan oleh JKKP pada tahun 2017, dia telah mention dekat situ, dia telah beritahu kat situ yang assessment untuk untuk menjalankan ergonomic risk assessment ini hanya boleh dijalankan oleh orang yang terlatih. Kita panggil dia sebagai ergonomic trained person lah. So tuan-tuan kalau nak tahu siapa dia orang yang terlatih tu, tuan-tuan boleh masuk dalam website JKKP and tengok dekat satu list dia tulis kat situ recognize list. List yang telah di-recognize oleh JKKP lah. Kat situ ada banyak lah, ada PPE yang diiktiraf, ada juga orang yang telah terlatih diiktiraf. Dia ada ergonomic trained person. So dia ada dua level, ergonomic trained person 1 and ergonomic trained person 2. So tuan-tuan boleh tengoklah nama-nama yang tersenarai dalam website tersebut, dia telah terlatih untuk menjalankan assessment berkaitan dengan isu-isu ergonomik di tempat kerja. So itu untuk risk assessment. So kita kena make sure, kita kena assess the risk. Sebab kita dah identify kan, dan kita kena assess the risk. So risiko ini dia boleh jadi medium risk, dia boleh jadi low risk ataupun dia boleh jadi high risk. So bila kita pergi kepada step yang ketiga, so kita kena decide on and use kawalan-kawalan yang sesuai lah. So kita nak decide macam mana, kita decide based on risiko yang kita assess tadi. So mana-mana kerja yang kita dapati dia high risk or medium risk, kita kena buat penambahbaikan, kita kena buat kawalan, kita kena buat kontrol dan sebagainya kat situ. Jadi langkah-langkah untuk membuat kawalan, kalau tuan-tuan belajar berkenaan dengan hierarchy of control ni, hierarchy kawalan ni untuk menyelesaikan isu-isu ataupun hazard yang wujud dekat tempat kerja, tuan-tuan boleh tengoklah kita ada hierarchy of control kat sini. So kalau boleh, kita cuba ikut the sequence, ikut step. Yang paling bagus adalah yang paling atas, yang paling bukan tak bagus lah, yang paling minimum adalah yang paling bawah lah. Tuan-tuan boleh buat yang paling bawah, yang paling minimum. So kita ada dia punya step dia punya hierarchy dia. So hierarchy yang pertama, yang first stage dia adalah elimination. Eliminate hazard tersebut. Sebab apa? Bila kita eliminate dah tak ada lah kan hazard. Bila tak ada hazard, potensi bahaya tu dah kurang, dah tak ada kan kat situ. So dari bila kita merujuk kepada elimination dalam kerja-kerja pengendalian manual ini, contoh-contoh yang kita boleh buat untuk pengendalian manual, kita tak boleh eliminate kita boleh eliminate risiko kepada bahaya itu sendiri. Sebagai contohnya, kita buat satu aktiviti yang mana kita memerlukan kena transfer load yang banyak kan, kena transfer barang yang banyak dan sebagainya, kita eliminate the risk, iaitu kerja-kerja transfer tersebut. Di mana bila dia buat kerja-kerja transfer, dia kena alihkan satu barang ke satu barang, dan kita eliminate dengan kita perkenalkan kita buat silo system ataupun kita buat jumbo bag, di mana bila buat jumbo bag, dia dah tak ada kerja-kerja pengendalian manual secara manual, and kalau nak alih pun dia kena terpaksa pakai overhead crane dan sebagainya. So kita dah eliminate aktiviti-aktiviti manual handling itu sendirilah. So itu dari segi elimination dah.
Kemudian kita ada minimization of the risk. Minimization of the risk, kita cuba meminimumkan risiko tersebut kepada tahap yang minimum lah. So dia ada banyaklah substitution, substitute the hazard. Contohnya kita buat packing besar-besar, mungkin 30 kilo, 25 kilo, mungkin kita kecilkan packing tersebut kepada 10 kilo ke kan dan sebagainya. Itu contoh substitution lah. And then isolation. Isolate ni dia boleh jadi isolation the hazard ataupun isolation of the worker lah. So untuk aktiviti manual handling ini, kita boleh asingkan pekerja yang dah ada slip disk ataupun pekerja yang dah bekerja lama lah, otai ataupun orang yang dah berumur ini, daripada buat kerja-kerja yang melibatkan menggunakan tenaga yang banyak lah, ataupun buat kerja-kerja yang melibatkan manual handling kat sini. So dan seterusnya kita ada kawalan kejuruteraan. So mungkin kita boleh provide adjustable workstation to avoid necessary reaching ke, bending ke dan sebagainya kan. So itu kawalan kejuruteraan lah. And then administrative control, yang ini banyak sebenarnya kalau kita merujuk kepada hazard daripada aktiviti manual handling itu sendiri. Antara contoh-contoh administrative control yang kita boleh buat adalah kita alternate heavy task dengan light task. Kita alternatekan pekerja, ataupun kita rotate pekerja kan, ataupun kita provide dia recovery time yang banyak. Daripada kita bagi short break itu, kita bagi panjangkan. Sebab apa? Bila panjangkan break, mungkin otak dia dah recover lah, dah sempat recover untuk buat balik kerja tersebut. So mungkin ada team lifting juga, buat bagi awareness, proper lifting teknik. Semua itu adalah dari segi kawalan administratif. And last sekali adalah PPE lah. So itu dari segi hierarchy of control yang mana tuan-tuan kena aware lah dekat tempat kerja, yang kena pilih mana yang sesuai lah kat sini kan. Jadinya kita tengok sedikit yang berkaitan dengan manual handling ini. Secara umumnya, secara commonnya, ramai yang menggunakan alat-alat batu mengangkat ini untuk membantu mereka membuat kerja-kerja yang related dengan manual handling dekat tempat kerja kan. So ini adalah salah satu option ataupun choice yang ada lah di industri apabila ada kerja-kerja manual handling and dia orang cuba nak reducekan, dia cuba nak kurangkan risiko kan. So ini antara option yang ada, iaitu dengan membekalkan alat-alat batu mengangkat ataupun manual handling equipment ataupun manual handling assistive device. So apa yang dimaksudkan dengan manual handling assistive device ini ataupun MHE ini ataupun manual handling equipment ini adalah alat-alat yang digunakan, alat-alat yang untuk membantu pekerja mengangkat mengurangkan effort dalam pengendalian manual dan juga membantu untuk menurunkan risiko itu kepada tahap yang minimum lah kan. So itu kita consider apa yang dimaksudkan dengan alat-alat batu mengangkat. So sebenarnya definisi untuk manual handling equipment ni ataupun manual handling assistive device ini sebenarnya dia berbalik kepada manual handling itu sendirilah, di mana bila kita cerita pasal manual handling, kita ada product manipulation, betul tak? So product manipulation, so apa alat yang digunakan untuk memindahkan produk daripada satu workstation kepada satu workstation yang lain secara automatik ataupun mechanically. Sebagai contohnya conveyor system, itu contoh product manipulation, manual handling yang related dengan product manipulation lah. And then kita ada product handling cara-cara kita nak mengendalikan produk kan. Sebagai contohnya alat-alat batu mengangkat yang ada untuk product handling adalah overhead crane kan, portable lifting device dan sebagainya. Itu contoh-contoh alat batu mengangkat untuk product handling lah. Yang ketiga, kita ada product transportation, peralatan yang digunakan bagi membantu proses deliver. Kita nak bantu proses delivering the product lah, deliver produk daripada satu tempat ke satu tempat. Sebagai contohnya forklift ataupun trolley juga kita consider dia sebagai alat product transportation ataupun pallet jack lah. Kalau ada dekat industri pakai pallet jack, itu consider alat batu mengangkat dari segi product transportation. Dan last sekali kita ada product storage lah. Product storage ni peralatan yang digunakan untuk penyimpanan produk lah, bagi memudahkan kita nak susun dan kita nak ambil balik item tersebut ataupun produk tersebut lah. Contohnya kita ada stacker
ataupun kita ada automatic stacking system lah kat situ kan, contohlah kan, untuk product storage ini. So ini yang dimaksudkan dengan manual handling equipment lah. Sebenarnya manual handling equipment ni dia ada banyak jenis lah. Dia ada banyak jenis and kita perlu consider lah type jenis-jenis apa yang kita nak pakai dekat tempat kerja kita. Okay. Yang pertama jenis-jenis yang pertama dia ada dari segi manual burr. Manual burr ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, ini kalau kita cerita pasal type of manual handling, dia ada banyak sebenarnya. Sebab bilangan MHE, manual handling equipment yang available dekat tempat kerja ni dia semakin bertambah kan, semakin banyak. And ada juga alat yang di-customize oleh syarikat untuk membantu mengikut jenis dan juga situasi tempat kerja mereka kan. Jadi yang ini saya ambil berdasarkan daripada Institute of Industrial Engineer lah, definisi kategori yang dinyatakan dalam Institute of Industrial Engineer, iaitu dia ada manual burr type. Manual burr type ni alat-alat yang mana masih memerlukan orang untuk operate. Maknanya masih perlu ada orang. Contohnya troli kan. Troli walaupun dia alat batu mengangkat tapi masih memerlukan user untuk tolak kan. Itu kita consider dia sebagai manual burr type of MHE lah. Kemudian kita ada hoist. Hoist ini alat yang mempunyai mekanisme untuk lifting and lowering. Untuk mengangkat and menurunkan load lah. To hoist. And then kita ada industrial truck lah. Industrial truck ini dia adalah moving wheel vehicle lah, maknanya kenderaan beroda lah yang berada di darat, di permukaan darat, yang mana tujuan utama dia adalah untuk movement of load ataupun bahan-bahan lah, movement of material, dan kebiasaannya dia diguna pakai untuk heavy manual handling task lah, sebagai contohnya forklift ataupun backhoe kan kat sini tu contoh-contoh lah. Kemudian kita ada jenis robot robot ni alat yang boleh diprogramkan dan dia mempunyai multiple function lah, manipulator, yang mana biasanya dia didesign untuk memindahkan material, tool ataupun lain-lain item lah. Contohnya kita ada robotic arm manipulator kan, kita ada lifting manipulator dan sebagainya. Itu contoh dari segi robotik lah. And then kita ada AGV. AGV ni automatic guided vehicle lah. Dia adalah self control vehicle, di mana alat ini dia memandu sendiri, dia bawa sendiri, dia memandu sendiri mengikut laluan yang ditetapkan lah. Kebiasaannya dia ada laluan dia kat bawah, kat lantai, and bagi kerja memindahkan sesuatu barang ataupun beban lah. Contohnya mungkin tuan-tuan kalau nak tahu macam mana AGV ni, tuan-tuan boleh buka YouTube and Google lah, search saja kat YouTube tersebut AGV. Sebab apa, sebenarnya banyak company warehouse yang terkemuka dia menggunakan AGV ini bagi memudahkan kerja lah. Itu jenis AGV lah. Kemudian kita ada conveyor lah. Conveyor ni macam sama kan, dia adalah horizontal, incline ataupun vertical device untuk memindahkan sesuatu barang lah. Sebagai contohnya dekat airport tu kan, yang kita letak luggage, dia ada kan, dia luggage conveyor. Itu contoh conveyor type of MHE lah. And sebenarnya keperluan dan juga jenis-jenis peralatan ini dia bergantung mengikut tujuan kita nak guna, dan juga pertimbangan ataupun consideration yang mana kita kena consider dari segi keperluan individu itu sendiri, dan juga safety of the user lah. Sebab apa? Sebab some of the MSE sebahagian alat-alat batu mengangkat ini dia boleh mewujudkan, dia boleh create another potential hazard lah kepada user. Dia boleh mewujudkan hazard yang lain kepada user juga. So kita kena consider lah. Okay, next kita tengok contoh-contoh alat batu mengangkat manual handling accessories device yang digunakan di manufacturing. Ini adalah contoh saja, gambar ni pun saya ambil daripada internet saja. So kita ada forklift kat sini, saya tahu semua tahulah kan forklift. Yang ini vacuum hoist untuk membantu kerja-kerja mengangkat. And ini yang saya katakan sebagai robotik ataupun automatic arm manipulator. Dia robotic type lah kat sini. And then kita ada portable lifting device.
kita ada tilted trolley, dan kat sini ada scissor lift trolley untuk membantu kerja-kerja naikkan beban kepada adjust ketinggian untuk pindahkan beban kan. Dan kita ada stair climbing trolley, kita ada drum lifter lah yang boleh move, yang boleh bergerak. And then turntable pallet lifter yang mana dia boleh naik and kita boleh turn dia untuk mengelakkan overreaching lah, tak sampai kan. Mungkin kita kena menjangkau nak ambil. Kalau ada alat ini kita boleh turn dia and dia lagi dekat dengan kita lah kan. Last sekali kita ada self leveling pallet mover lah. Maknanya bila kita pindahkan beban ini secara automatik dia akan naik mengikut ketinggian yang sesuai lah kat situ. So self leveling pallet mover. Ini dekat manufacturing lah. Dan kita ada juga dekat construction manual handling accessories device yang selalu digunakan di construction. Kita ada crane lifting, kita ada static crane ataupun tower crane kan. Itu semua contoh-contoh manual handling accessories device lah. Kita ada backhoe ataupun bobcat kan. Dan kita ada forklift juga, kita ada tripod dengan chain hoist lah, chain hoist dengan ada tripod. And then kita ada mini portable hoist, kita ada wheelbarrow wheelbarrow kereta sorong tu pun kita consider dia sebagai salah satu alat bantu mengangkat juga. And kita ada lifting strap jugalah. Sebenarnya banyak lagi saya tak muat saya nak letak semua, tuan-tuan boleh tengoklah kat sana. So ini dekat sektor healthcare. Healthcare pun banyak menggunakan alat-alat accessory device untuk kerja-kerja manual handling ini. Contohnya kita ada gate belt kat sini di mana dipasangkan dekat patient and untuk membantu nurse mengangkat pasien tersebut lah. So di mana dia ada holder ini, nurse jururawat MA ataupun nurse tersebut dia akan pegang lah kat sini untuk membantu mengalihkan pasien. So kita ada trapeze bar, juga kita ada ambulation assist device, kita ada wheelchair, kita ada transfer board. Yang ni yang transfer board yang boleh movable, dan kita ada adjustable bed, dan kita ada juga portable lift device lah. So itu alat, contoh-contoh alat yang ada di healthcare lah. So semua jenis-jenis alat itu kita tengoklah apa type dia and apa consideration dia lah yang kita nak pakai. So advantage of using MSE ni, alat-alat batu mengangkat ni, apa kelebihan dia? Yang pertama, of course kita menggunakan alat-alat batu mengangkat ini untuk the aim dia, objektif yang utama kita pakai adalah untuk untuk bantu kita buat kerja-kerja manual handling lah kan, iaitu untuk mengurangkan injured kan. So itu objektif yang pertama lah, ataupun advantage, kelebihan kita menggunakan manual handling accessories device. Kemudian dia boleh meningkatkan tahap kepuasan pekerja lah. So pekerja dia rasa okey, panjikan dah bagi alat batu mengangkat ni, okey, sekurang-kurangnya dia berpuas hatilah dengan task yang dia buat, dengan kerja yang dia buat, dan dia tak bagi kesan yang buruk kepada dia kan. So boleh menaikkan worker satisfaction, mengurangkan product damage kan, daripada rather dan kita angkat manual, kita buat conveyor, kita buat angkat by pallet lifter dan sebagainya. So dia boleh mengurangkan product damage lah. So increase work efficiency and productivity, meningkatkan efisiensi kerja sebab memudahkan kerja, efficient, produktif. And then streamline workflow, dia boleh memperkemaskan workflow kerja and secara tak langsung boleh improve customer service juga lah kat situ. So itu advantage of using manual handling assistive device. So kita ada hazard juga, kita kena tahu walaupun menggunakan alat-alat batu mengangkat ini dia mempunyai banyak kelebihan lah, namun pekerja juga dia boleh terdedah kepada potensi hazard yang wujud lah semasa mengendalikan peralatan tersebut. Sebab itu, consideration dalam menggunakan dan memberikan MSE ini dia perlu dilihat lah daripada safety aspect of the user lah, seperti mana yang saya dah bincangkan pada slide sebelum ini. Antara potensi hazard yang boleh berlaku adalah yang pertama, hazard related to the load. Hazard yang berkaitan dengan load. Sebagai contohnya, tengah-tengah kita tolak troli ataupun pallet jack itu, tiba-tiba ada barang jatuh. Kan? Bila barang jatuh, terkena kaki, luka, dan berlaku pendarahan. Jadi pendarahan tu pula dia mancuk-mancuk tak berhenti. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah first aider terlatih, kita tahulah kan, pendarahan yang mancuk ini dia biasanya berpunca daripada luka di bahagian arteri kan. Jadi kita kena cepat-cepat buat rawatan awal.
Jadi pentingnya kat sini ilmu first aider lah. Saya nak tekankan kepentingan ilmu first aider kat sini kan. So sebab itu saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk ada asas pertolongan cemas, dan bolehlah ambil training tersebut di mana-mana pusat latihan yang menyediakan latihan tersebut. Dekat NIOSH pun kita ada basic occupational first aid lah, kalau nak dapatkan training tersebut lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada hazard from moving equipment lah. Hazard, contohnya forklift yang sedang bergerak, dia boleh terlanggar anything, dia boleh terlanggar barang ataupun dia boleh terlanggar pekerja lah. Contoh yang lain, conveyor yang sedang bergerak boleh menyebabkan tangan tersepit dan sebagainya kan. So itu hazard from moving equipment. Dan collapsing structure, contohnya tower crane jatuh, roboh dan lain-lain kan, tu adalah collapsing structure lah. Dan kita ada fall, slip, trip or lost a balance lah kat sini. Contoh bawa troli, bawa stair climbing troli tadi, tiba-tiba tersadung jatuh ke bawah, so boleh jadi fall, slip, trip jugalah kat situ kan, lost balance. So yang seterusnya adalah hazard caused by mechanical design structure. And then kita ada musculoskeletal hazard ataupun ergonomic hazard pun boleh berlaku. Kita gunakan alat-alat assistive device ni nak kurangkan ergonomic hazard, tapi pada masa yang sama dia mewujudkan risiko risk factor yang lain, yang mana dia boleh menyumbang kepada ergonomic hazard itu sendirilah. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang senang, load carrying cart ataupun troli kan. Kita gunakan untuk membantu dalam kerja-kerja nak bawa barang berat, dan juga kita bawa banyak sekaligus untuk mengurangkan repetition. Tetapi kita lupa yang kita ada potensi forceful exertion semasa pushing and pulling, semasa nak buat aktiviti bawa barang tersebut ke satu tempat kan. So itu antara contoh hazard yang kita nak kurangkan ergonomic hazard, tapi dia create another ergonomic hazard lah kat situ. And contoh yang terakhir adalah dari segi human error lah. And of course, bila tahulah selagi mana ada manusia yang operate alat tersebut, dia boleh menyebabkan human error lah. Okay, ini contoh saja tuan-tuan. So hazard tu kita kena identify lah. Sebab apa? Sebab itu saya buat contoh example dia roller cage kat sini. Roller cage sebab itu kita kena identify setiap manual handling accessory device yang kita beli ataupun kita bekalkan itu, dia boleh berpotensi tak membawa hazard yang lain dah. Contohnya roller cage ini, hazard-hazard yang boleh wujud adalah running over tools, terlanggar kaki kan, pushing and pulling injuries, cage overload banyak sangat, cage overturning, terbalik, cuts and abrasion, terluka, mungkin ada benda-benda tajam terkeluar ke, tak maintain dan sebagainya, terluka, kena pekerja kan. So finger trapping, bila nak buka penutup ni jari tersepit kat sini, so finger trapping kat situ. So kita kena buat antara kawalan yang kita boleh buat kat sini. Yang pertama adalah kita buat inspection lah kan. So basic inspection mestilah dilakukan bagi setiap kali kita nak gunakan roller cage. Contohnya antara perkara yang kita perlu check adalah dari segi dia punya wheel tersebut, caster tersebut okey ke tak okey, structure dia ada damage ke tak, ada terkeluar benda-benda tajam ke tak kan, dan sebagainya. Itu dari segi basic inspection dah. And then when loading and unloading, kita kena check juga persekitaran kita free daripada hazard. Kalau roller cage yang ada pintu buka tutup tu, make sure lepas kita tutup tu kita hook ataupun lock untuk elakkan dia terbuka lah semasa kita buat operation. So selain daripada itu, kawalan yang kita boleh buat, kita make sure dia pekerja memakai PPE yang lengkap lah. So kasut kena tertutup, kalau ada safety shoe lagi bagus kan, pakai sarung tangan, dapat sarung tangan yang anti cut lagi better kan. So itulah antara kawalan yang kita kena buat, and use a second person when moving a cage sekiranya ada lah kat situ. So ini hazard dekat roller cage lah. Tapi kalau tuan-tuan ada alat-alat bantu mengangkat lain, so make sure lah, kena tahulah apa, kena buat, kena tengoklah kan apa jenis hazard and apa consideration yang kita kena consider lah kat situ. Okay, untuk yang ini saya nak berkongsi sedikit lah hasil dapatan daripada kajian yang dilakukan oleh tim kami mengenai tahap kebolehgunaan usability bagi peralatan bantu mengangkat yang digunakan di manufacturing warehouse operation.
Apa yang kami measure kat sini adalah tahap kepuasan pengguna, pekerja warehouse semasa mereka menggunakan peralatan tersebut. Kita measure dari segi comfortability, safety aspect, user friendliness, design, productivity sampailah energy expenditure. And apa yang kami dapati adalah sebahagian daripada alat-alat batu mengikat tersebut dia tidak memenuhi standard dan kepuasan pekerja yang menggunakan peralatan tersebutlah. Yang mana yang kita dapat lihat daripada data ini, baseline value kami adalah 4. Jadi mana-mana alat-alat batu mengikat yang value dia bawah daripada 4 itu bermakna dia fail lah, dia gagal untuk memenuhi standard ataupun kepuasan pekerja untuk setiap aspek ni lah. So dan kebanyakannya peralatan yang available ni dia lacking in term of energy expenditure lah, membantu pekerja menggunakan tenaga yang minimum and efficiency dan juga comfortability lah kat situ. Okay, so saya rasa ni dah slide yang second last saya ni. So sebagai rumusannya apa yang saya nak sampaikan di sini pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahulah berkaitan dengan hazard-hazard yang related dengan ergonomik dan manual handling itu sendiri. Yang kedua, apa kesan buruknya bila ada pendedahan kepada manual handling activity. Yang ketiga, tuan-tuan penonton perlu tahulah cara-cara nak manage, nak kawal hazard berkaitan dengan manual handling activities ataupun ergonomik, dan salah satu cara dia adalah dengan membekalkan alat manual handling assistive device. Jadi tuan-tuan juga perlu tahu consideration, advantage and potential hazard yang wujud lah dalam menggunakan manual handling assistive device tersebut. And last sekali, please remember yang saya notekan kat sini, the provision and use of manual handling assistive device has not guarantee 100% lah the safety, health and comfort of the user. So sila berhati-hati dan nilaikan risiko dalam menggunakan peralatan batu mengikat tersebut lah. So baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada penonton-penonton pada hari ini. Saya pun diberi masa tak lama, lebih kurang sejam, pun dah lebih sejam. So sekiranya terdapat sebarang pertanyaan yang lebih lanjut ataupun tuan-tuan nak dapatkan maklumat yang lebih jelas, bolehlah bolehlah menghubungi kami melalui kontak detail yang saya berikan di sini, ataupun tuan-tuan dan puan-puan juga boleh berhubung di mana-mana pejabat NIOSH yang ada di Malaysia, dan insya-Allah kami di NIOSH ni kita akan sentiasa memberikan yang terbaik lah untuk pekerja-pekerja di Malaysia. So seterusnya saya akan tengoklah kita akan teruskan dengan sesi Q&A lah. Itu pun kalau ada lah soalan-soalan yang diutarakan di ruangan komen kat sini. Okay, soalan pertama saya dah jawab daripada Encik Badrin kat situ. Saya dah jawab tadi masa saya mengendalikan taklimat ini. Yang kedua, soalan yang kedua daripada Encik Yusof Kadikon. Assalamualaikum, apa yang dimaksudkan dengan Seksyen 15? -1, -2, ada apa kat situ? Okey tuan-tuan. Okey, saya pun dah explain, tapi saya tak tulis di saya punya slide itu. Kalau tuan nak lebih detail, bolehlah buka OSHA itu sendiri and kita lihatlah apa yang ada kat situ. Sebab dalam -1, -2 itu dia beritahu setakat yang praktik, majikan kena memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja mereka terjaga semasa ada aktiviti-aktiviti engagement, aktiviti-aktiviti pengendalian bagi operasi handling ataupun pengendalian penyimpanan dan pengangkutan loji ataupun bahan di tempat kerja. So itu secara spesifiknya Seksyen 15 -2 lah. Boleh tengoklah dalam
dalam OSHA itu sendiri secara umumnya lah. So saya rasa itu sahaja soalan yang ditanyakan daripada pihak penonton. Kalau ada sebarang soalan yang lagi detail, boleh juga diajukan terus kepada kami lah melalui kontak detail yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan pada sebentar tadi. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Yang baiknya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu semestinya atas kelemahan diri saya sendirilah. Okey, sebelum berakhir saya harap penonton dapat scan QR code ni yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi maklum balas mengenai perkongsian ini untuk penambahbaikan kami pada masa akan datang lah. So jadi itu sahaja dan teruskan menonton perkongsian yang lain pada masa akan datang dan insya-Allah kami di NIOSH akan sentiasa berkongsi berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pada masa akan datang. So terima kasih dan sehingga berjumpa lagi.